Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 CS07 ingin membentangkan tajuk pemantapan etika dan peradaban masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Sahari. Pengenalan. Pada zaman milenial ini, media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam menghubungkan masyarakat kerana adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi. Teknologi dapat mengembangkan Islam di seantero dunia kerana adanya maklumat di hujung jari yang mudah diakses dalam jangka waktu yang singkat. Antara media sosial yang boleh digunakan ialah Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, YouTube dan sebagainya. Perkembangan internet yang pesat dalam menyatukan masyarakat dari berbagai-bagai tempat dan secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk menghasilkan dan melahirkan inovasi baru. Umur tidak menjadi isu dalam penggunaan media sosial pada zaman kini kerana kanak-kanak seawal kelahirannya juga telah didedahkan dengan penggunaan media sosial. Jadi, tidak dapat disangka lagi bahawa media sosial mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat kerana kelebihannya itu sendiri. Etika ialah aturan yang digunakan oleh manusia dalam hidup untuk menentukan perkara yang benar ataupun salah. Secara realitinya, internet dan media sosial sering digunakan secara bertentangan dengan nilai etika dan moral. Penggunaan media sosial pada masa kini banyak mempengaruhi dalam pembentukan masyarakat kerana adanya komunikasi untuk berhubung antara satu sama lain menjadi sebab utama masyarakat menggunakan media sosial. Hampir semua aktiviti harian masyarakat sekarang menggunakan internet dan tidak dapat dipisahkan juga penggunaan gadget untuk mengakses media sosial. Media sosial bukan sahaja dapat menghiburkan masyarakat, bahkan ia juga menjadi salah satu sumber ilmu sekiranya bijak menggunakannya. Media sosial menjadi salah satu keperluan bagi masyarakat kerana fungsinya sebagai medium untuk menyebarkan maklumat dan isu-isu semasa. Pengaksesan media sosial bukan sahaja mampu memberi impak yang positif terhadap pembentukan masyarakat, bahkan ia juga mampu memberi impak yang negatif sekiranya salah menggunakannya. Namun, terdapat masyarakat memandang enteng terhadap batas penggunaan media sosial dan tidak praktikkan etika dan juga peradaban dalam menggunakan media sosial. Sebab itu, terdapat masyarakat yang prihatin khawatir akan penggunaan media sosial oleh remaja bawah umur kerana umur yang demikian sangat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesan buruk terhadap pembentukan masyarakat. Kebebasan dalam melayari internet telah membuatkan pengguna lupa bahawa media sosial dibatasi oleh sistem etika dan peradaban. Oleh itu, masyarakat haruslah sentiasa mempraktikkan etika dan peradaban dalam menggunakan media sosial agar perkara negatif tidak akan mudah dipengaruhi. Moral dan spiritual yang unggul dalam diri masyarakat dapat membentuk pribadi ke arah kebaikan. Justeru, penyalahgunaan media sosial dapat dibendung di kalangan masyarakat. Saya akan menerangkan isu dan cabaran media sosial terhadap etika dan peradaban masyarakat. Di zaman moden ini, media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini demikian kerana media sosial semakin hari semakin digemari oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Ini kerana media sosial mempunyai pelbagai keunggulan dan kemudahan. Sebagai contoh, media sosial yang ada di dunia sekarang adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ataupun TikTok. Secara purata, ramai orang menghabiskan 8 jam dalam masa sehari untuk berinteraksi dalam media sosial. Dan pengaruh media sosial ini akan membawa impak negatif terhadap peradaban masyarakat jika kita ataupun orang ramai menggunakan media sosial secara berlebihan. Dan terdapat pelbagai isu dan cabaran penggunaan media sosial yang boleh memberikan impak negatif terhadap peradaban masyarakat. Isu dan cabaran yang pertama ialah keganasan dan pornografi. Ramai orang mudah terpengaruh dengan aksi ganas tanpa memikirkan kesan yang negatif. Dan ramai orang suka menonton filem aksi dan ganas di media sosial lebih berkemungkinan menjadi ganas berbanding mereka yang tidak.
Adegan-adegan yang tidak bermoral dan aksi ganas yang ditonton di media sosial akan menjadikan jiwa seseorang itu menjadi keras dan ganas, dan ia akan menjadi lebih teruk apabila mereka menyesuaikan diri dengan keganasan dalam tingkah laku mereka. Ini akan membawa kepada aktiviti jenayah yang lebih kerap. Selain itu, mereka yang banyak menggunakan media sosial akan mudah terpengaruh dengan pornografi yang kerap didedahkan di media sosial. Hal ini kerana saringan yang lemah terhadap video pornografi di media sosial menyebabkan mereka yang menggunakan media sosial mudah terdedah dengan video-video tersebut. Dan isu ini perlu dipandang serius kerana video yang tidak bermoral ini boleh merosakkan akhlak dan tingkah laku seseorang. Isu dan cabaran yang kedua ialah fashion. Lelaki dan perempuan mudah terpengaruh dengan trend terkini dan fashion yang menular di media sosial. Media sosial banyak mempengaruhi tingkah laku mereka, iaitu cara pemakaian mereka. Hal ini demikian kerana mereka mudah terikut dengan trend fashion yang baru yang mencolok mata yang tular di media sosial. Mereka juga suka terikut-ikut dengan gaya, fashion dan pemakaian selebriti kegemaran mereka. Sebagai contoh, terutamanya perempuan, mereka suka terikut dengan trend K-pop yang sangat popular di media sosial. Hal ini demikian kerana mereka ingin kelihatan sama seperti idola mereka. Dan mereka juga akan memakai pakaian mengikut trend terkini supaya mereka tidak kelihatan seperti ketinggalan zaman. Maka cara berpakaian akan memberi impak pada mereka, terutama sekali pada mereka yang beragama Islam, kerana Islam amat menitik beratkan soal aurat, lebih-lebih lagi kaum wanita yang mana mereka perlu menjaga aurat dalam berfashion. Hal ini untuk mengelakkan daripada mata-mata liar yang gairah melihat aurat yang sengaja didedahkan sekaligus mendatangkan kesan yang buruk terhadap wanita, terutamanya sehingga boleh menjadi bahan fitnah atau mangsa kerasukan kaum lelaki. Isu dan cabaran yang ketiga ialah perbuatan atau perkataan. Media sosial menjadi punca masyarakat menjadi malas serta lemah dalam menguasai kemahiran membaca dan tata bahasa. Hal ini demikian kerana kebanyakan mereka lebih suka menonton rancangan hiburan yang tidak berfaedah berbanding dengan program ilmiah. Sebagai contoh, forum perdana atau wawancara. Dengan media sosial inilah yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dengan gosip dan fitnah yang meluas sehingga mereka tidak dapat membezakan yang benar atau yang tidak. Dan ini akan menyukarkan negara untuk melahirkan golongan yang berfikiran matang dan proaktif. Media sosial juga menjadi salah satu platform di mana terdapat banyak berita palsu yang disebarkan secara meluas. Berita palsu tersebut dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan secara tidak langsung mereka akan membuat tangkapan negatif. Dan ini sedikit sebanyak akan meruntuhkan peradaban di kalangan masyarakat. Isu dan cabaran yang keempat ialah kesihatan. Ramai orang menghabiskan banyak masa dalam media sosial dan ini menyebabkan mereka kekurangan waktu tidur dan ia juga boleh menjejaskan kesihatan mereka. Isu kesihatan ini banyak berpunca dari media sosial di mana media sosial menjadi fokus utama kepada hampir semua orang. Penggunaan media sosial yang terlalu lama juga boleh mengakibatkan kemurungan. Daripada kemurungan itulah wujudnya pelbagai penyakit mental seperti tekanan stres. Dan kemurungan yang terlalu lama juga boleh menyebabkan seseorang itu untuk membunuh diri. Kita sebagai umat Islam sudah mengetahui bahawa Islam mengharamkan perbuatan bunuh diri kerana ia merupakan satu dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga boleh menyebabkan mereka mendapat penyakit berbahaya yang boleh membawa maut. Kesimpulannya, tidak dinafikan bahawa media sosial memberi impak kepada etika dan kesihatan seseorang ataupun masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najihah binti Muhammad Zafri dan membawakan pelajar kod 2020455196 dari kelas CS07 akan membentangkan tentang kesan media sosial dalam pemantapan etika dan peradaban masyarakat majmuk. Terdapat dua kesan negatif dan dua kesan positif terhadap perkembangan media sosial dalam masyarakat majmuk pada masa kini. Saya mulakan dengan kesan negatif yang pertama iaitu perbuatan dan perbualan. Masyarakat pada masa kini menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita. Masyarakat lebih tertarik dengan gosip murahan untuk dijadikan sebagai bualan dengan orang sekeliling. Masyarakat melontarkan komen di media sosial yang berbaur unsur negatif seperti lucah dan meringkaskan ejaan bahasa Melayu sehingga sukar untuk difahami. Kesan sekiranya masyarakat lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan media sosial ialah masyarakat akan kurang berinteraksi dan menghasilkan jurang dalam perhubungan. Kesan negatif yang seterusnya ialah dari segi hubungan silaturahim. Manusia semakin lama semakin kurang berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana masyarakat lebih gemar berkomunikasi melalui media sosial. Oleh sebab itu, komunikasi antara satu sama lain tidak akan lagi berlaku dan akan menjadikan ikatan persaudaraan antara masyarakat menjadi renggang dan lesak. Menurut kajian, pengguna tagar media sosial akan menghabiskan masa mereka untuk melayari media sosial mencecah hampir 12 jam sehari. Penyebaran informasi yang tidak sah semakin hari semakin berleluasa sehingga boleh menimbulkan fitnah dan memberi kesan pada hubungan silaturahim antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, penggunaan media sosial haruslah dikawal dan ditapis agar tidak memberi kesan pada suatu hubungan sehingga berpecah. Kesan positif yang pertama dalam perkembangan media sosial dalam masyarakat ialah dari segi konsep pembelajaran. Media sosial menyediakan pelbagai cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi sambil belajar. Kebanyakan tenaga pelajar pada hari ini memberi tugasan kepada para pelajar dan pelajar tersebut perlu menghantar tugasan di media sosial seperti Facebook, YouTube dan Instagram. Penggunaan media sosial secara tidak langsung telah menjadi faktor proses pembelajaran pada hari ini tidak lagi berpandukan sepenuhnya kepada buku teks. Selain itu, proses pembelajaran menjadi lebih menarik kerana penghasilan dari video dan audio yang boleh menarik perhatian para pelajar. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong pelajar menjadi lebih fokus waktu menimba ilmu dan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Keharmonian masyarakat boleh dipupuk apabila masyarakat menerapkan konsep amar makruf dan nahi mungkar ketika membuat teguran di media sosial. Terdapat beberapa contoh ilmu yang bermanfaat yang boleh disampaikan kepada masyarakat sekeliling. Antaranya ilmu sekular, ilmu yang berkenaan dengan sejarah dunia, ilmu motivasi yang boleh dijadikan tauladan dan ilmu agama yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam diri seseorang. Kesan ilmu pembelajaran disampaikan menggunakan media sosial boleh menjadikan seseorang individu tersebut berfikiran terbuka dan berpandangan jauh. Kesan positif yang kedua adalah dari segi penyampaian maklumat. Kesahihan dalam menyampaikan informasi adalah sangat penting terutamanya dalam menyampaikan maklumat menerusi media sosial. Hal ini demikian kerana media sosial boleh diakses oleh setiap lapisan umur tidak kira muda ataupun tua. Sekiranya penyampaian maklumat yang disampaikan tidak mempunyai kesahihan, penyebaran fitnah akan menjadi berleluasa. Media sosial dapat digunakan dalam penyampaian ilmu tentang kehidupan seharian. Antaranya ialah dari segi ilmu bercucuk tanam, resipi dan cara-cara memasak, rekaan rumah dan cara penyusunan perkakas rumah dan sebagainya. Pendakwah juga menyampaikan dakwah Islam di dalam media sosial dengan cara membuat teguran dengan budaya pada masa kini yang semakin hari semakin pelik dan mudah dijadikan satu ikutan oleh setiap lapisan masyarakat. Secara tidak langsung,
penyampaian maklumat melalui media sosial dapat memupuk kerjasama dan mengeratkan hubungan antara kaum dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan dapat mempelajari sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum, nama saya Fatihatul Hamzah binti Muhammad Zaid. Seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi masalah media sosial dalam peradaban Islam. Yang pertama, mengawal masa penggunaan gadget atau komputer. Daripada seseorang itu mencipta identiti yang baik dan optimis dalam media sosial, kehidupan seseorang itu akan lebih bermanfaat jika ia berfikiran yang bijak dan proaktif terhadap aktiviti yang bermanfaat. Sebagai contoh, baca bahan yang baik sama ada dicetak ataupun di alam maya. Yang kedua, carian maklumat perhubungan di luar media sosial. Pihak universiti dan sekolah perlulah meluaskan carian maklumat dan perhubungan di luar media sosial. Hal ini kerana ia akan lebih baik dan proaktif dan mewujudkan hubungan silaturahim sesama manusia dan kesan yang lebih baik dari segi keyakinan diri dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, jaga batas dan privasi. Masyarakat sekarang selalu meluahkan dan menceritakan masalah mereka di media sosial sehingga masalah itu dicanang dan diceritakan. Media sosial kini juga menjadi medium seseorang itu menunjukkan watak serta kisah kehidupan seharian mereka kepada masyarakat awam. Ia semestinya akan mengundang fitnah dan memberi kesan yang terhadap kehidupan seseorang itu jika ia berlaku secara berlebih. Banyak masalah keruntuhan rumah tangga dan yang berpunca daripada kelekaan pasangan yang berseronok dan menggunakan medium ini tanpa batasan. Yang keempat ialah mengimplikasikan undang-undang. Kerajaan perlulah mencipta satu undang-undang yang dekat seseorang yang cuba berkongsi video dan gambar lucah dalam media sosial. Orang yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan denda atau dihukum. Dengan adanya undang-undang, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang kelima, mempunyai kemahiran menggunakan komputer. Dalam Islam, mencari ilmu yang berkaitan dengan teknologi merupakan fardu kifayah dan berdosa jika diabaikan. Penggunaan media sosial perlu memiliki ilmu supaya pengguna banyak beri kebaikan dan beri faedah dalam media sosial. Kerana media sosial adalah terbuka dan kebebasan kepada pengguna untuk pilih sama ada tujuan baik atau jika ia bertujuan baik, dia akan memberi faedah. Jika ia bertujuan jahat, dia akan memberi kemudaratan. Yang terakhir ialah peranan ibu bapa dalam tasiah dalam kalangan remaja. Ibu bapa haruslah jadi contoh yang bagus kepada anak-anak mereka dan meluangkan masa yang berkualiti dengan mereka. Anak-anak dan ibu bapa akan menjadi lebih erat dan mereka akan lebih selesa untuk berkongsi masalah mereka dengan ibu bapa mereka daripada mereka menceritakan masalah mereka di media sosial yang akan jadi mudaratan kepada mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengajaran. Media sosial banyak memberi impak yang negatif terhadap masyarakat dan setiap perkara yang dilakukan pasti ada pengajaran yang akan dapat dipelajari. Pengaruh media sosial amat besar di kalangan remaja kerana mereka menggunakan media sosial tanpa apa-apa batasan. Antara impak negatif yang dapat dilihat ialah penggunaan kata kesat, keganasan dan pornografi dan ikutan fashion mencolok mata. Remaja mudah terpengaruh apabila melihat filem asing yang penuh dengan keganasan. Mereka akan mengikuti aksi tersebut dan mungkin akan menyebabkan kecederaan terhadap orang lain. Perkataan kesat juga banyak digunakan dalam media sosial yang memberi kesan negatif terhadap tingkah laku mereka. Oleh itu, manusia perlu bertanggungjawab terhadap perkara yang dilakukan tidak kira diri sendiri ataupun ibu bapa yang bertanggungjawab memantau pergerakan dan tingkah laku kanak-kanak mereka. Ini dapat mengelakkan daripada melakukan perkara yang tak diingini berlaku seperti kecederaan, maksiat dan pengambilan barang yang terlarang.
Sistem pendidikan yang maju dapat memudahkan pelajar bahkan juga dapat membantu guru dan pihak pengurusan sekolah. Universiti juga banyak menggunakan sosial media untuk pelajar melakukan tugas yang diberikan. Namun begitu, dengan adanya telefon pintar semasa waktu kelas, terdapat kajian yang mengatakan terdapat kes-kes yang dilakukan pelajar seperti menipu di dalam peperiksaan, melayari media sosial ketika sesi kuliah, datang lewat ke kelas dan sebagainya. Penggunaan media sosial pada waktu kuliah menunjukkan bahawa pelajar tidak memberi tumpuan yang penuh ketika kelas dan dianggap tidak menghormati guru atau pensyarah yang sedang mengajar. Meniru pula adalah satu perkara yang dilarang, namun masih ada pelajar yang melihat telefon untuk meniru ketika ujian. Pengajaran yang dapat dipelajar daripada situasi tersebut ialah pelajar perlu menghormati guru yang sedang mengajar kerana ilmu yang disampaikan oleh guru amatlah penting dan berilah tumpuan yang penuh ketika guru sedang mengajar kerana sosial media tidak akan dapat membantu seseorang untuk mencapai markah yang tinggi semasa peperiksaan. Pada era globalisasi ini, pembentukan budaya amat dipengaruhi oleh media sosial. Antara budaya yang paling ketara kita dapat lihat ialah dari segi pemakaian. Islam tidak menghalang umatnya daripada menggunakan media sosial, namun kebebasan menggunakan media sosial tersebut seharusnya digunakan dengan mementingkan syiar Islam dan ke arah kebaikan. Jika masyarakat mahu menghapus gambar di ruang media sosial, mereka perlu menjaga adab dan etika pemakaian, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Daripada segi pakaian juga akan terjadi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pematuhan dari segi adab pemakaian dalam Islam ini bukan untuk menghalang kebebasan dalam kalangan umat Islam, tetapi untuk mengelak daripada terjadinya zina dan gangguan mahupun fitnah. Daripada isu-isu tersebut, masyarakat perlulah berhati-hati apabila mengikut atau melakukan sesuatu dan juga berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan. Tidak semua perkara yang ditayangkan boleh diikuti kerana mungkin ia bukan perkara yang mengikut adab dan etika. Setiap keputusan perlulah difikirkan masa-masa supaya tidak terjebak dengan perkara yang negatif. Dalam kehidupan masyarakat, internet dan media sosial tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan harian manusia. Hal ini tidak dapat dinafikan lagi bahawa media sosial membawa pengaruh yang besar terhadap pembentukan masyarakat kerana pembebasannya dalam menyalurkan maklumat. Terdapat unsur negatif seperti cyberbully, pornografi dan penagihan media sosial yang boleh menyebabkan dosa, maksiat dan fitnah kepada umat Islam. Oleh itu, pengguna media sosial haruslah berwaspada akan unsur negatif ketika menggunakan media sosial untuk kebaikan diri dan masyarakat. Bak kata pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Media sosial merupakan medium untuk berinteraksi, bertukar pendapat dan maklumat, mencari kawan-kawan lama, ruangan iklan dan sebagainya. Antara pihak utama dalam mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial di antara kalangan remaja dan kanak-kanak ialah ibu bapa dan pihak kerajaan. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab dalam mendisiplinkan diri untuk sentiasa berada pada tahap tinggi untuk mengubah corak kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, masyarakat hendaklah memastikan pengguna teknologi dan media sosial mampu menjadikan negara lebih maju pada masa akan datang. Selain ibu bapa, kerajaan dan masyarakat, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram atau media sosial yang lain juga mampu menyebarkan ilmu dalam kalangan masyarakat. Kemajuan dalam teknologi internet memainkan peranan dalam pembangunan sebarang bentuk ideologi. Melalui penggunaan media sosial, segala aspek ilmu dapat dicurahkan kepada masyarakat tanpa batasan. Dalam Islam, penggunaan media sosial harusnya berlandaskan konsep tauhid dan akidah dan juga tidak menyebabkan fitnah. Dalam kesibukan mengakses media sosial, pengguna haruslah sedar dan patuh akan etika penggunaan media sosial. Kecanggihan ilmu teknologi haruslah diseimbangkan kerana terlalu mengejar teknologi akan banyak merosakkan perkembangan moral. Dan apabila tertinggal dari mengikuti perkembangan zaman, maka akan tertinggal dari segala informasi dan juga kemudahan. Perkembangan teknologi khususnya media sosial tidak dapat dielakkan kerana dunia era revolusi ini sangat memerlukan teknologi sebagai penggerak dunia. Oleh itu, seluruh masyarakat haruslah cakna akan kepusatan teknologi dan informasi-informasi yang diakses agar etika dan moral masyarakat dapat dipelihara dengan sebaiknya.
Setiap informasi yang diterima haruslah diketahui kebenarannya untuk mengelakkan dari masalah yang boleh menyebabkan rosaknya etika dan moral masyarakat. Sekian, terima kasih.